Satu sen untuk perlawanan pada malam ini di Alostar. Perlawanan yang kita nanti-nantikan dimulakan di sini oleh pasukan pelawan. Berarti penyerang yang sudah pun menjadi bualan mulut dan juga ikawan buruk kepada barisan pertahanan. Bermula di bahagian tengah ketika ini mendapat peluang yang kedua di sini. Percubaan pertama yang dilakukan oleh Wan Muniz. Sanani, silakan. Ya, JDT tidak menunggu lama untuk melepaskan percubaan yang pertama. Itu sudah pun menunjukkan niat mereka untuk mendapatkan gol awal, di mana Kedah yang mempunyai form yang baik ketika ini seperti yang anda katakan 5 kemenangan berturut-turut. Tapi walaupun kemenangan mereka dengan Perak, mereka terkeluar daripada Piala Malaysia. Jadi mereka hanya mempunyai Liga Super dan juga Challenge Cup. Dan Challenge Cup, yang mana mereka telah diundi bertemu dengan Kuching FC. Kedua-dua jurulatih pre-match conference telah mengatakan hasrat masing-masing untuk menurunkan pasukan terkuat dan juga dengan taktik yang tersendiri. So kita tunggulah apa yang bakal berlaku. Saya yakin Nafuzi Zain mahu melihat anak-anak buahnya menjadi pasukan pertama pada musim ini yang berjaya mencuri mata, sebab dia pernah melakukannya bersama-sama dengan pasukan Terengganu. Sementara Solari pula akan memastikan dia akan menjadi jurulatih pertama untuk membawa JDT mengharungi semua perlawanan tanpa sebarang kekalahan. Hidalgo dikasari di situ sedikit oleh Kunimoto. Pandangan anda tentang Kunimoto, perlawanan yang keduanya untuk JDT musim ini? Ya, satu impak yang begitu besar dalam perlawanan pertama menentang Kelantan. Dan apabila saya lihat video-video beliau apabila bermain dalam Liga Portugal, berjaya dipintas keluar oleh Jody Aman. Soriani. Ya, apabila lihat dia dalam Liga Portugal, dia seorang pemain yang sangat aktif, mobile, mempunyai skill, mempunyai sentuhan jaringan seperti kita lihat dua jaringan menentang Kelantan. Arif Saiman diasah di situ oleh Azrin Afiq. Dia meninggalkan Selangor untuk ke utara tanah air. Rempohan yang agak keras dilakukan di situ oleh Wan Muniz, terus diberikan amaran lisan. Sudah pasti tindakan seperti itu akan menjadikan beliau very unpopular di Darul Aman malam ini, Ani. Ya, misalnya tackle yang pertama sudah nampak seperti ada sedikit lagi sentuhan selepas itu. Moses Satade, pemain yang menjadikan gol kemenangan di Stadium Bandaraya, katanya tidak sabar untuk berdepan dengan JDT. Nah, peluang terhidang untuk pemain tengah dari Nigeria ini. Ifedayo ini tumpuan untuk jaringan. Akmal, tolakan yang dilakukan oleh ATD. Terlalu banyak free kick yang diberikan dalam tempoh 2 minit ketika ini permainan. Dan apabila menentang JDT, anda mahu cuba merenjakkan momentum mereka, tidak mahu membenarkan mereka settle down dengan pantas. Dan antara cara untuk menghentikan momentum mereka adalah untuk menghentikan permainan. Dan itulah salah satu sebab mempunyai beberapa foul di awal permainan ini. Muniz kalau boleh tidak mahu hilang bola dalam keadaan seperti itu, di mana Moses Satede sentiasa saja mengikuti pergerakan dilakukan oleh Wan Muniz. Saya percaya saudara Hasrul Amir mempunyai tugas berat pada malam ini. Dia akan menjadi pegawai yang paling sibuk. Pantas diambil untuk lontaran ke dalam. Setakat 4 minit setengah belum ada sentuhan dari Bergson. Boyan Siga kena cool down. Tak perlu untuk melakukan bantahan demi bantahan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan kuning yang sia-sia.
Berarti Fernandes. Wan Muniz. Tandukan pertama yang dilakukan dalam perlawanan ini oleh Bergson. Sentuhan pertamanya juga. Ifwat menampak bola, tetapi telah pun offside menurut pandangan saudara Farhan Aziz. Tapi cross itu dapat melihat kedudukan Bergson yang tidak dikawal. Oh, dia mungkin onside. Dia onside. Saya rasa yes, Partiban yang membenarkan dia masih berada kedudukan onside. Okey. Corbin yang offside rasanya. Sebab dia berada di depan, betul-betul di depan Ifwat tadi. Putaran ke dalam untuk Amirul. Ya, kalau ia bendera dinaikkan untuk Corbin, okey, yes, lebih Setuju. Bergson onside. Ya, betul. Corbin Bergson sememangnya dalam kedudukan offside. Melakukan tandukan pada jarak jauh yang berjaya ditepis oleh Ifwat. Binong, sepakan penjuru pertama perlawanan milik JDT. Dia nak kembali kepada save daripada tandukan Bergson. Ifwat dia perlu menampak bola tu dengan lebih baik. Dia terus saja ke Corbin Ong. Jika Corbin Ong lebih bersedia, dan mungkin kalau tak ada whistle mungkin berbeza, tapi ia perlu jauh daripada kawasan. Betul. Ifwat pernah mendapat cabaran lebih besar lagi dengan JDT ketika dia bermain di final Piala Malaysia. Muniz dengan antaran pendek untuk Arif Aiman. Berjaya memperdayakan Azrin. Outside foot dari Arif Aiman. Terus ke dakapan Ifwat. Tangkapan melekat. Tangkapan yang lebih yakin kali ini dari Ifwat Iqmal. Ya, di sini Arif percaya dengan kelajuannya, dapat melepaskan diri, tetapi di satu sudut yang agak sukar untuk dia sama ada menjaringkan gol ataupun cari rakan. Dalam Liga, Arif Aiman dalam tak skor, tapi dia baru mengajarkan gol dalam perlawanan Piala Malaysia. Ifedayo tolakkan semula Partiban. Ada hadangan yang dapat dilakukan oleh Matt Davis. Serangan balas dari Kedah Darul Aman. Stadium Darul Aman. Dengan kedengaran sorakan kepada pemain-pemain hijau kuning ketika ini. Dan juga meraihkan sepakan penjuru pertama tuan rumah. Debaran dari seorang coach, seorang jurulatih. Hidalgo akan mengambil sepakan penjuru ini. Nun di seberang sana. Boyan Siga naik ke atas. Akmal Zahir juga dalam box ketika ini. Tuantaran. Shihan menumbuk bola keluar. Ada rempuhan ke atas Azrin Afiq. Rempuhan yang saya rasa fair dilakukan oleh Shihan Azmi. Tetapi dalam kedudukan Ifedayo tadi berlega-lega di hadapan pintu gol ni. Dan perlu lebih baik daripada Ifedayo. Mungkinan aktiviti yang berada di hadapannya, yang berlaku di hadapannya, di mana dia tak dapat timing tandukan tersebut yang baik. Tapi Shihan kemudian tumbuhkan keluar. 4 gol saja yang membolosi pintu gol JDT setakat ini dalam persaingan Liga. Sekali lagi dari Hidalgo dikeluarkan di situ oleh Bergson. Tolak-menolak berlaku. Akrobatik dari Corbin Ong. Rebatan yang menguji Shihan Azmi. Dari Moses Atede. Dia merebat kencang. Hampir terkoyak jaring Stadium Bandaraya. Tapi kali ini rebatannya dapat dibaca oleh Shihan Azmi. Terus JDT melangkahkan serangan balas. Lambungan yang tinggi dilakukan oleh Bergson mencari siapa-siapa saja. Herberty Fernandes yang berduru tadi. Sekejap, kalau anda nak lihat sekali lagi, ini dia. Ya, baik daripada Kedah, terutama untuk Moses. Dia bersedia di luar kawasan penalti setelah disentuh
Oh, dalam pada itu Ifwan terpaksa menyelamatkan pintu gol. Juan Muniz tadi yang melakukan percubaan yang berjaya diselamatkan. So dalam game ini kita ada dua orang pakar percubaan jarak jauh, Moses Atene dan juga Juan Muniz. Hong Wan juga salah seorang pemain yang mampu meledak daripada jarak jauh seperti di final Piala AFF yang lalu. Adi. Ya, satu perlawanan yang penuh dengan percubaan ketika ini. Yang pertama daripada Moses, ia adalah baik. Yang ini adalah daripada Arif Aiman di sebelah kanan, dan Hong Wan yang kurang masa dan ruang untuk mendapatkan satu percubaan yang lebih baik. Tapi ya, kembali kepada Moses ya, mereka perlu berani. Inilah tindakan berani daripada Kedah. Mereka perlu berani untuk bertahan, perlu berani untuk menyerang. Kesilapan dilakukan oleh Matt Davis. Partiban mencari rakan tolakan yang agak lemah. Dalam kedudukan Feroz sudah pun bersedia. Moses Atene, Amirul. Kali ini tolakan hantaran yang sedikit sukar untuk Ifedayo. Clearance liar dari Feroz. Seimbang, rancak, mendebarkan. Tiga perkataan yang boleh saya rungkaikan untuk tempoh 12 minit yang pertama game di Darul Aman ketika ini. Kunimoto offside. Kali yang kedua perlawanan ini untuk JDT. Terupas yang baik, menarik daripada bawah. Tetapi Arif Aiman sedikit di hadapan Azri Nafik. Ya, larian sedikit awal daripada hantaran Kunimoto, di mana ya, inilah sebentar tadi Kedah. Inilah yang mereka perlu lakukan, terutama bermain di tempat sendiri, perlu berani dan percaya dengan permainan mereka, percaya dengan apa yang dirancang oleh Nafuzi Zain. Ya. Atene sekali lagi menguasai bahagian tengah ketika ini. Hot. Bantuan diberikan oleh Azri Nafik. Akmal. Hidalgo. Tidak ada gerakan daripada pemain-pemain Kedah di barisan tengah dan juga hadapan terutamanya. Partiban membuat cross untuk Ifedayo. Satu turning yang berjaya dihalang oleh Feroz Barudin. Blocking yang cukup penting dilakukan oleh pertahanan muda negara itu. Pada saya ini adalah game yang cukup mendebarkan bagi JDT sepanjang musim. Kerana Kedah jelas sekali memberikan tekanan. Sekaligus juga akan kita lihat keupayaan JDT dan juga pemain-pemain mereka ini untuk mengimbangi keadaan. Nani. Ya, bagi saya yang pertama adalah yang perlawanan yang mendebarkan adalah ketika mereka bermain di Sabah. Jafri Firdaus Chu dengan gol pertama, tetapi selepas itu pantas JDT mempunyai reaksi. Di sini peluang yang paling besar datang kepada Kedah, di mana ya, beberapa kedudukan yang begitu positif, tetapi masih belum benar-benar menguji Jihan. So far kita ada 3 kedudukan offside, ketiga-tiganya untuk pemain-pemain JDT. Satu hantaran jauh yang dilakukan oleh Johnny Ahmad. Dan kali ini tepat. Moses Atene, bijak tolakan itu. Amirul Hisham di depannya. Feroz. Amirul Hisham dengan tekanan awal untuk tidak membenarkan bola ini dihantar ke bahagian tengah untuk dikuasai oleh sama ada Kunimoto ataupun Hong Wan. Bijak tindakan dari Kobin Ong ke seberang sana. Matt Davis
Yunis, Arif Aiman cuba untuk mengatasi 3 pemain, tak lepas bantuan daripada Boyan Siga. On dan ada juga daripada belakang, cuma kali ini hilang bola. Kedudukan yang baik kepada Bunsen, tetapi what a tackle dari Akmal. Tackle yang penting dapat dihasilkan oleh pemain-pemain pertahanan. Tak kira di mana anda sedang menyaksikan perlawanan ini, katanya sambil repair motor pun sambil lihat juga game ini, sebab nak tahu apakah outcome, apakah keputusannya dalam pertarungan yang sebegini penting kepada kedua-dua tim. Kesilapan daripada Amirul, rempuhan dari belakang dilakukan oleh Akmal. Ya, sentuhan yang pertama ke atas Bergson, kemudian baru memenangi bola. Itulah yang pengada telah lihat. Awan, akhirnya nama beliau tersenarai dalam skuad kebangsaan yang akan berdepan dengan China dan juga Syria. Tackle yang lambat dari Feroz Baharudin. So, apa keputusan pengadil? Kad kuning yang pertama perlawanan selepas 16 minit untuk Feroz Baharudin. Saya rasa dia terpaksa melakukan tindakan itu kerana dia sudah pun diatasi oleh Hidalgo. Ni Ya, betul. Memang tindakan bijak daripada Hidalgo untuk mengatasi Feroz, dan Feroz tak ada pilihan lain. Dia perlu menghentikan larian tersebut. Saya rasa kerana dia sedar dia berada dalam di luar kawasannya. Kad kuning pertama perlawanan selepas 17 minit bermain. Hidalgo, tangkapan kemas Syihan. Paling busy malam ini dia setakat ini. Ya, dalam kesemua perlawanan, kita boleh lihat hanya 4 sahaja dibolosi olehnya, tetapi mungkin ini tugas yang paling banyak dia perlu lakukan, terutama dalam kurang daripada 20 minit yang pertama. Tapi good practice untuk dia, latihan yang baik. Dia baru tahu. Paling menarik itu ada Bunsen datang dari belakang, tindakan susulan peribatan dengan cabaran yang diberikan oleh Boyan Siga dan juga Wan Amirul Afiq. Cuba untuk mendapatkan sepakan penjuru, tidak dilayan oleh pengadil. Ya, dia sedar bahawa terlalu ramai pemain di hadapannya, sukar untuk mencari gerakan berhenti, di mana satu pilihan saja yang dia mempunyai, mungkin di belakangnya itu Takahiro, tetapi dia mempunyai mata untuk gol. Kunimoto ketika ini belum lagi tampil dengan karakter dan juga watak sebenar beliau. Beberapa kali dia paling mudah, dia struggle setakat ini untuk 20 minit yang pertama berbanding dengan saingan di Piala Malaysia tempoh hari. Bagi peluang pada dia. Kedah lebih banyak menguasai bola setakat ini. Hidalgo, Amirul Hisham, tolakan untuk melepaskan Wan Amirul Afiq, tetapi dapat dibaca kemas oleh Jody Ahmad. Fedayo lepas sedikit. Ini paling kurang selesa saya lihat pemain-pemain JDT pada musim ini. Feroz Baharudin
Yellow card yang kedua bagi dirinya dalam saingan di Liga. So, kad kuning. Amaran mungkin saja. Azri Nafik, pemain kedua yang kena kad kuning dalam perlawanan ini. Kekasaran yang dilakukan ke atas Bertie Fernandes. Menahan Fernandes daripada melakukan larian. 2 kad kuning so far. Feroz dapat kad kuning. Jangan lupa juga bahawa dia juga menjadikan gol ketika di SSI dalam peranan pusingan yang pertama. Sedikit kuat untuk Arif Aiman. Kad kuning yang pertama untuk Azri Nafik pada musim ini. Free kick. Tidak digemari oleh penyokong-penyokong. Kunimoto. Feroz Barudin. Jordi Amat. Kali kedua dia membuat hantaran jauh, cuba untuk mendapatkan rakan, berjaya untuk ditanduk seketika oleh Kobinong. Hong Wan ke depan, satu dummy yang dilakukan, hadangan yang dilakukan di situ oleh Akmal. Tetapi bijak gerakan yang dilakukan oleh Herberty bersama-sama dengan Bergson. Pengadil yang berada betul-betul di posisi untuk memberikan free kick. Obstruction yang dilakukan oleh Ahmad Zahir. Ya, baik di sini oleh kedua-dua pemain ini. Bertie pertama dengan dummy kepada Bergson. Kemudian mereka tahu di manakah mereka hendak berlari. Bergson letak betul-betul di hadapan Bertie, tetapi Akmal yang tidak menjangka kedudukan Bertie ataupun larian Bertie. Saya akan tetap mengatakan ini adalah teritori Juan Muniz. Pakar daripada sepakan percuma, pakar jaringan daripada jarak jauh. Walaupun kita melihat kedudukan Bertie Fernandes di situ, ujian kepada Ikhwan Akmal. Empat pemain diarah untuk membuat benteng. Moses Atade cuba mengganggu Fernandes dan juga Juan Muniz. Kedua-duanya adalah pemain yang punya kekuatan kaki kiri. Alright. Fernandes nak mengambil peluang ini untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Peluang kepada JDT. Sepakan percuma di luar box. Dihalang oleh benteng. Ahmad Zahir dibenarkan masuk semula. Sepakan penjuru yang kedua kepada JDT. Ya, baik benteng kali ini. Muniz akan mengambil sepakan penjuru ini. Tolak telah berlaku. Arif Aiman, rebatannya dapat dihalang di tengah-tengah kelompok pemain yang berada di hadapan pintu gol tadi yang menghalang rebatan Arif Aiman. David Dayo tidak offside. Permainan diteruskan, tetapi dia bersorangan. Barulah datang Partiban daripada sebelah kirinya. Lambat. Semula kepada Manuel Ott. Semula kepada Partiban. Membuat cross yang baik. Dikeluarkan sekali lagi oleh Jordi Amat. Satu tindakan yang kurang disenangi oleh penyokong-penyokong Kedah.
Ifedayo dah betul, tetapi dia tarik semula bola itu ke belakang. Dia seolah-olah tidak berani untuk berdepan dan juga bermain 1 lawan 1 dengan pemain pertahanan JDT. Ya, sepatutnya lebih berani. Ini kita telah mengatakan beberapa kali sebelum ini di awal permainan mereka perlu berani, dan itu satu momen di mana saya rasa mungkin dengan kelajuannya, dengan fizikal mungkin mempunyai kelebihan. Ya. Davis, Arif Aiman, semula ke sebelah tepi, Kunimoto, cross rendah sampai terlebih dahulu kepada Akmal Zahir. Setakat ini tak banyak yang dapat kita lihat larian-larian overlap dari Matt Davis ataupun dari Kobinong. Kunimoto heel kepada Bergson, semula kepada Kunimoto. Rempuhan yang keras, bola 50-50, tapi kedua-duanya bangun semula. Hidalgo, Afiq. Ada tackle daripada Feroz Barudin, sekali lagi menggagalkan Ifedayo oleh Segun. Kunimoto komit kesalahan yang kedua dalam perlawanan ini. Ya, satu gerakan yang baik daripada Kedah, kemudian Takahiro Kunimoto melakukan kesalahan di mana memberikan possession semula kepada Kedah. Yep. Persaingan Liga pada musim ini, jaringan-jaringan untuk JDT kebanyakannya terhasil pada antara minit 15 hingga minit 30. Setuju, 50-50 possession permainan ketika ini. Melakukan larian ke hadapan tadi, tackle mengeluarkan bola dari Feroz Barudin. Manuel Ott membuat cross, terkena kepada Feroz. Kunimoto, Gabarte Fernandes. Umpama final kepada Kedah untuk tempoh 30 minit yang pertama. Ya, dan apa yang saya lihat adalah berbeza daripada perlawanan sebelum ini. Pihak lawan JDT adalah malam ini Kedah apabila menyerang mereka beramai-ramai. Jadi JDT pun terpaksa beramai-ramai di bawah. Itu juga menyebabkan JDT tak boleh nak melakukan serangan balas yang pantas. Apabila sebelum ini mereka boleh membenarkan 3 ataupun 4 pemain berada di atas untuk menunggu serangan balas. Baik. Berarti Wan Muniz tolakkan ke depan. Arif Aiman mencari ruang untuk melepaskan dirinya. Matt Davis dalam box, dikeluarkan oleh Moses Atede, dipintas oleh Hong Wan. Pendek dari Hong Wan kepada Kunimoto. Bergson mencari ruang kepada dirinya, rembat, terkena kepada kaki Panamirul. Sepakan penjuru. Dari sini sekali lagi kurang senang JDT untuk penetrate di bahagian tengah. Mereka tak ada ruang. Paling sibuk saya lihat Solari pada malam ini, memberikan arahan di tepi padang, kembali dengan pakaian gelapnya. Piala Malaysia ada pakaian cerah ni. Sepakan penjuru yang rendah dikeluarkan oleh Amirul Afiq. Kembali semula kepada Muniz. Terus dihantar dalam box. Matt Davis. Peluang kedua untuk Matt Davis. Jordi Ahmad
dapat dihalang di situ oleh Ahmad Zahir. Amirul Isham, Ifedayo, tak lepas Ifedayo untuk melakukan turning. So tak ada ruang yang banyak di bahagian tengah, begitu kompak sekali, diisi oleh pemain kedua-dua pasukan untuk menyerang di sebelah sayap pun kurang dihasilkan oleh kedua-dua pasukan juga. Muniz bahkan dia terus saja kepada Boyan Siga, manual on. Amirul Isham, Atade, Nafik untuk Moses Atade, tak sampai ke kakinya. Lihatkan kepada kedudukan Bertie Fernandes, dia memang tak akan berada di satu posisi, ke seluruh padang dia bergerak. Kobinong lambat untuk menolak ke belakang. Hidalgo menjalankan tugasan defensifnya untuk ketika ini. Dan jika anda mahu mencabar JDT, anda perlu menyaingi intensiti mereka, dan Kedah ketika ini sedang menyaingi intensiti tersebut. Lepas Arif Aiman, tapi dia asap oleh Moses Atede. Lepas lagi Arif Aiman, dapat umpan satu cross, tak sampai kepada Bergson. JDT mencari ruang, menggunakan Arif Aiman sekali lagi dengan satu lagi peluang. Percubaan untuk melakukan flying header dari Bergson di situ. Percubaan untuk memecahkan kebuntuan malam di Darul Aman dilakukan oleh pasukan pelawat yang menarik nafas lega. Bola ini keluar daripada kawasan permainan. Ya, baik hantaran daripada Arif Aiman. Kemungkinan apa yang Akmal Zahir lakukan kepada Bergson, itulah yang tidak membenarkan dia menjaringkan gol. Mungkin ada sedikit body contact di mana mengganggu perjalanan Bergson ke arah bola, dan itulah yang anda perlu lakukan. Perlawanan diteruskan walaupun ada kecederaan di tengah padang. Wah, tak offside. Peluang di sini untuk Kunimoto sudah pun dapat melihat kedudukan rakannya, tapi ada interception yang begitu penting dapat dilakukan. Boyan Siga mengatasi Juan Muniz. Mainolot berjaya untuk mendapatkan lontaran ke dalam. Walaupun tidak disenangi keputusan itu oleh Arif Aiman. Keputusan daripada AR kedua, saudara Farhan Aziz di seberang sana. Dua crosses yang cukup menarik dilakukan oleh Arif Aiman, sumbangan beliau untuk tempoh 30 minit yang pertama. Cuba dikejar oleh Ifedayo. Lebih pantas adalah Feroz Baharudin, tetapi clearance-nya kurang baik. Keampuhan dan juga ketangkasan beliau di barisan pertahanan yang menyebabkan dia dipilih berbanding Shane Lowry ataupun Syahrul Saad ketika ini. Cantik gerakan daripada Hidalgo. Perlu digunakan kesempatan ini. Tandukan liar dari Ifedayo.
Kutipan ataupun kutipan sepakan penjuru sama sekarang ini. 3 sama. Kedah dan juga JDT. Hidalgo dengan kaki kirinya untuk tendangan in swinger. Ifedayo free header. Ifedayo menjadikan gol pertama perlawanan. Kedah Darul Aman di depan. What a header. Di mana pemain-pemain pertahanan. Dan satu hantaran tepat dapat dilakukan oleh Hidalgo. Disudahkan baik oleh Ifedayo Olusegun. Tertewas Sian Azmi. Pertama kali untuk melihat JDT ketinggalan dalam peranan Liga kali kedua sore. Dan Ifedayo ambillah kad kuning. Tapi jaringan ini adalah lebih penting daripada kad kuning tersebut. Hantaran Hidalgo begitu sempurna. Saya rasa Matthew Davies yang mengikut gerakan Ifedayo, tetapi apabila Ifedayo melompat, dia sudah tahu di manakah kedudukan bola akan berada. Itulah dalam jaring. Dan satu gol yang begitu penting sekali kerana mereka kadang-kadang mendominasi permainan, bukan dari segi percubaan ataupun apa-apa, tapi mereka kreativiti mereka, dan memang berhak untuk mendapatkan jaringan di mana Ifedayo mengambil kesempatan ke atas kesilapan. Dia ditinggalkan, dia dibiarkan keseorangan di hadapan pintu gol. Satu hantaran yang seolah-olah macam satu balingan tepat ke kepalanya, dan dia menyudahkan hantaran daripada Hidalgo itu untuk gol berdaluan. Akhirnya ada jaringan. Selepas kita melihat saingan yang begitu sengit, kali ini dari Manuel Ott. Assist yang penting dari Hidalgo tadi. Amirul Hisham mencari ruang di sebelah tepi. Dihalang oleh Feroz Barudin. Satu lagi corner kick. Dia skor 2 gol lawan dengan Kelantan United. Gol pembukaan bagi dirinya musim ini lawan dengan PDRM. Dan saya rasa hari ini yang paling penting baginya. Sekali lagi satu hantaran dikeluarkan di situ oleh Buxton. Lafik untuk Moses Atede. Cuba untuk mencari Hidalgo. Dihantar semula Hidalgo. Ruang yang kosong di hadapannya. Dia mempunyai banyak masa dan ruang ketika ini. Dengan hantaran ke hadapan pintu gol. Partido terlambat sikit. Terlambat dan terlajak sedikit. Ya, arah lariannya terlalu ke dalam, di mana Hidalgo mahu dia berada di belakang. Tetapi sangat-sangat positif daripada Kedah. Inilah yang JDT tidak pernah menghadapi pada musim ini. Dan lihat di sini Hidalgo yang menjangkakan larian daripada Partiban mungkin lebih di belakang. Dan ketika mereka berada di belakang menentang Sabah mereka berkedudukan dalam kawasan mereka kebanyakannya. Tetapi di sini malam ini JDT perlu menyerap tekanan. Mereka tidak pernah menyerap terlalu banyak tekanan pada musim ini. Baik. Offside yang keempat untuk JDT. Tepat sekali. Ketinggalan buat kali yang kedua. Tempoh hari ketika jaringan daripada Jeffrey Firdaus, Kunimoto mengalami kecederaan. Dan free kick sudah tentu adalah kepada Kedah.
Okey, ada sikit pijakan di situ daripada Moses Atede ke atas Kunimoto. Game yang cukup berbeza yang dipamerkan hari ini, walaupun mereka dikecewakan oleh Perak dalam sangat Piala Malaysia. Menang tapi tak lepas. Kemudiannya lawan dengan Pulau Pinang mengharapkan saat-saat terakhir untuk mereka membawa pulang 3 mata yang begitu penting. Arif Aiman, ada tolakan di situ. Kunimoto meminta bola, tapi mahu dikawal terus oleh Arif Aiman di sini. Diasak oleh 2 pemain dan akhirnya free kick untuk Kedah. Baik daripada pertahanan. Mereka sabar, mereka menunggu mana Arif nak berlari. Mereka mempunyai double up, mereka overload dan akhirnya mereka memenangi sepakan percuma. Dan kita lawan Sabah, apabila JDT berada di belakang, mereka dibenarkan untuk memegang bola, melakukan percubaan. Satu tolakan yang cantik untuk Matthew Davis. Boyan Siga bersedia di situ. Yunis membuat hantaran dengan kaki kanan. Azrin tak jauh clearance-nya. Hong Wan. Tackle lambat, tapi advantage diberikan kepada JDT. Buxton cuba menang bola. Hong Wan ataupun Kunimoto diatasi Hidalgo. Akhirnya diberhentikan oleh pengadil. Free kick kepada pasukan Kedah. Adni, apakah anda rasa bahawa perancangan dalam tempoh terdekat selepas lawan Penang membuahkan hasil untuk Kedah setakat ini, sementara JDT seolah-olah macam tak dapat nak bermain biasa ekoran daripada tekanan yang diberikan oleh pihak lawan yang jarang-jarang mereka temui dalam saingan musim ini? Ya, 100%. Memang tekanan yang diberikan oleh pemain-pemain Kedah sangat-sangat tepat. Intensity, itulah yang saya katakan, mereka menyaingi intensity JDT, dan ini perlu dilakukan sepanjang perlawanan. Mereka tidak boleh tertutup seketika. Mereka perlu sentiasa mengikut intensity JDT, dan inilah salah satu sebab mengapa JDT tak dapat bermain seperti biasa. Tempo mereka lari, mereka tidak mempunyai banyak ruang di bahagian tengah. Pintu gol JDT sebelum ini dibolusi oleh Kelantan, Terengganu, KL City dan juga Sabah dalam perlawanan Liga. Satu gol dalam saingan Piala Malaysia lawan dengan Kelantan di Bogor. Offside kali yang pertama Ifedayo oleh Sekun di situ. Pemain yang menggantikan William Lira. Ada yang skeptikal sama ada pilihan tepat daripada pengurusan Kedah untuk membawa pemain yang hilang daripada radar yang agak lama bermain semula dalam saingan di Malaysia ini. Tapi dia ada pengalaman jika bersama-sama dengan Selangor dan juga Melaka seketika. Jody Ahmad. Saya rasa Solari tidak sabar untuk menantikan whistle penamat separuh masa pertama supaya dia boleh dapat regroup dengan pemain-pemainnya dan juga membentuk semula strategi baru. Sementara Kedah pula berharap bahawa whistle penamat itu adalah untuk habiskan game secara keseluruhan. Satu lagi free kick. Luar box. Boyan Siga menjatuhkan Buxton. Dan ini yang saya tak suka pertahanan lakukan. Buxton mempunyai belakangnya ke arah gol dan dia tackle daripada belakang. Tak perlu, hanya perlu berada dekat dengan Buxton, paksa dia ke belakang balik dan job done. Shield saja.
kalau boleh tanpa ada kekasaran dilakukan. Itu yang dimasukkan oleh Adni. So sekarang ini dengan free kick yang kedua kali ini Muniz. Dia mahu mengambil peluang dan juga kesempatan ini. Tambahan 2 minit yang diberikan oleh pengadil. Pengesahan dibuat oleh saudara Faizuddin Ismail sebentar tadi. Peluang menerusi bola mati yang dimiliki oleh JDT. Juan Muniz berdepan dengan 2 rakannya dan juga 4 pemain dari Kedah. Terkena kepada Benteng, terkena kepada Ifedayo. Permainan dihentikan. Kecederaan di bahagian kepala perlu diberikan rawatan. 2 peluang menerusi sepakan percuma yang tak dapat dimanfaatkan oleh JDT ketika ini, Adni. Ya, pertama daripada Berti, kedua yang kita baru saja lihat. Dan satu tindakan berani daripada Ifedayo, sama ada dia boleh elak ataupun tidak, tetapi terus ke bahagian belakang kepalanya, di situlah yang menyebabkan dia betul-betul sakit. Kendali dari Argentina yang cukup tenang. Dia tak banyak membawa karakter-karakter yang kurang disenangi oleh rakan-rakan sejawatnya. Apa juga keputusan, apa yang berlaku semuanya dia terima dengan cukup profesional. Begitu juga dengan apa yang dia sampaikan sebelum dan juga selepas perlawanan. So bola dilepaskan semula kepada JDT untuk mencari dan juga menggunakan saat-saat terakhir ini menyamakan kedudukan. Hong Wan, Juan Muniz, Kunimoto, Bergson, dibantu oleh Matt Davis, dilambungkan semula ke dalam box, dikeluarkan oleh On. Clearance yang dilakukan oleh Boyan Siga. Peluang terakhir, satu terupas untuk Bergson, diselamatkan oleh Ifwan. What a save. Saat-saat akhir begini dari Ifwan Akmal. Dan kekasaran dilakukan oleh Juan Muniz. Ramai yang sudah bangun dari tempat duduk. Ramai yang sudah merasa tekanan dan juga debarannya apabila Bergson dilepaskan oleh Arif Aiman. Ya, ini satu save yang paling penting untuk Kedah kemungkinan akan mengakhiri separuh masa yang pertama ini di hadapan sesuatu yang tak ada pasukan yang lain pernah lakukan. So, perlawanan yang ke-21 untuk kedua pasukan. Perlawanan yang akan menentukan